Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar Jelas tak? Okey, tolong komen sikit, jelas tak suara? Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala badrit tamam wa misbahiz zalam wa miftahi daris salam wa syamsi dinil islam Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam. Bismillahi ma syaa Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma syaa Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan nikmat iman dan Islam di bawah penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat kesihatan yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah dapat berkumpul kita pada sesi yang keberapa pun tak ingat dah tuan-tuan. Semoga Allah memberikan istiqamah kepada hidup kita untuk mengaji ilmu agama dan mementingkan ilmu agama seperti mana kita pentingkan seperti mana kita pentingkan pekerjaan kita untuk kita mencari nafkah wajib kepada ahli keluarga kita. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan teruskan pembacaan kitab kita, perkongsian kita daripada penulisan para ulama yang dikarang oleh pengarang kita daripada Habsyah, Syekh Abdullah. Jadi kita doakan, tuan-tuan dan puan-puan, doakanlah supaya laptop saya ni tak padam macam 2 minggu yang lepas. Dan bila dah test daripada pagi tadi sampai petang tadi, alhamdulillah okey. Jadi minta-mintalah tuan-tuan doa supaya kita terus sampai ke penghujung untuk pada hari ini insya-Allah. Baik, kita akan sambungkan pembacaan kitab kita, dan kita masih lagi berada di pada matan ataupun pada penulisan ulama yang ini, yang saya bolkan biru ni. Okey, masih kita berada Waalaikumsalam. Okey, kita masih berada dalam kotak biru yang saya buatkan tu. Baik. Dan kita telah memberi makna, kita telah membahaskan kepada tuan-tuan apa makna syahadah. Apa makna syahadah secara kesimpulannya, dan kita telah bagi tahu bahawa apakah yang dimaksudkan dengan makna asyhadu. Ni. Asyhadu ni, okey. Yang mana perkataan asyhadu ini terkandung di dalamnya 3 makna yang tidak boleh dipisahkan, iaitu a'lamu, yang bermaksud aku mengetahui, kemudian a'taqidu, iaitu aku beriktikad, aku percaya, aku bersaksi, okey. Dan seterusnya di dalam perkataan asyhadu tu ada lagi satu makna, iaitu a'tarifu, iaitu memperakui, okey.
Baik, di sini 3 unsur utama yang ada dalam perkataan asyhadu. Kata ulama, kalau tuan-tuan, kalau seseorang itu dia nak masuk kepada Islam, kalau dia mengucap 2 kalimah syahadah dengan menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia tak sebut pun perkataan asyhadu, dia terus sebut la ilaha illallah. Dia tak sebut asyhadu an la ilaha illallah seperti dalam buku tuan-tuan, maka sah dia punya iman dia, sah dia punya syahadah dia. Tetapi kalau dia sebut sebut juga perkataan asyhadu, maka kata ulama lebih afdal lah, kerana dalam perkataan asyhadu ini ada terkandung di dalamnya 3 makna, iaitu a'lamu, iaitu saya mengetahui. Mengetahui maknanya saya mengetahui Tuhan tu wujud. Tak ragu-ragu lagi. Lepas tu bila dia dah ketahui, dia tahu, dia yakin sungguh-sungguh Tuhan tu ada. A'taqidu, saya beriktikad, saya yakin. Wa a'tarifu, dan saya iktiraf tidak ada Tuhan yang sebenar-benar wujud, tidak ada Tuhan yang sebenar-benar yang layak disembah melainkan Allah saja. Maka di situ kita boleh katakan bahawa lebih afdal seseorang itu menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan tuan-tuan, kita telah bahaskan makna al-ma'bud ataupun ma'bud. Apa makna ma'bud? Apa dia ma'bud? Makna ma'bud, menyembah, yang disembah. Okey, ma'bud ni apa? Makna ma'bud adalah aqsa ghayah al-khudu' wal khusyu', iaitu kemuncak segala ketundukan. Kemuncak segala ketundukan dan kemuncak segala kepatuhan. Tidak ada tempat yang layak untuk kita sujud, tidak ada Tuhan yang layak kita sujud melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kepatuhan yang selayak-layaknya kita patuh melainkan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau seseorang itu patuh kepada bosnya, kita dah bagi tahu, kita ulang balik supaya kita ingat. Adapun seseorang pekerja, dia patuh kepada arahan bos dia. Kamu buat kerja. Lalu dia pun buat kerja. Takut kena marah dengan bos. Ataupun kita cikgu di sekolah, guru besar kata, Ustaz Farid, kena sediakan fail co-curriculum. Minggu depan kita nak start dah co-curriculum. Ataupun kita sebagai pekerja lah, bukan bos, kita patuh kepada arahan tuan kita, maka itu tidaklah dipanggil sebagai kepada kemuncak kepada kepatuhan. Tidak. Kemuncak segala kepatuhan adalah patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau seseorang itu tunduk kepada arahan guru besar, tunduk kepada arahan bosnya, tunduk kepada arahan pengetua dia, tunduk kepada arahan majikannya, maka itu bukanlah sebenar-benar tunduk kepadanya. Yang betul-betul kemuncak kepada ketundukan adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila tuan-tuan faham makna ibadah yang seperti mana yang kita sebut tadi, aqsal ghayah al-khudu' wal khusyu', iaitu kemuncak kepada ketundukan dan kemuncak kepada kepatuhan, itu makna ibadah. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan faham kepada makna ibadah ini, maka dia menafikan segala benda yang dikatakan oleh puak-puak sesat yang mengatakan bahawa siapa yang ziarah kubur dan baca Al-Quran di tepi kubur, baca tahlil di tepi kubur, maka itu syirik. Kita menolak pendapat itu. Kerana kita pergi ke kubur, bukanlah kita nak menyembah kubur. Sebab kita faham makna ibadah itu adalah kemuncak ketundukan kepada Allah Ta'ala. Kita pergi kubur bukan kita patuh kepada mayat dalam kubur. Dan bukanlah kita pergi kubur, kita baca tahlil tepi kubur, kita baca Al-Quran tepi kubur, itu bukanlah kita minta orang dalam kubur. Sebab kemuncak kepada kepatuhan, kemuncak kepada meminta tolong hanyalah kepada Allah SWT.
Adapun yang kita ziarah kubur, kita pergi ke umrah, kita ziarah makam Nabi, itu bukanlah kita meminta supaya jenazah yang di dalam kubur itu memberi manfaat kepada kita. Sesungguhnya yang memberi manfaat, yang memberi mudarat kepada kita hanya Allah yang maha berkuasa. Sebab itu kita katakan ibadah ini adalah apa? Kemuncak kepada ketundukan dan kepatuhan. Di situ, okey. Baik, kita pergi seterusnya. Kata pengarang. Tu kita ulang kaji. Tak salah ulang kaji, tuan-tuan. Kerana kata guru saya, setiap kali guru kita ulang perkataan itu, bermakna perkataan ataupun pembelajaran itu adalah penting bagi kita. Nota yang paling penting dalam kita. Bukan, saya tak kata saya guru, tuan-tuan. Saya kongsi. Sebab saya ingat kata guru saya, sekurang-kurangnya tambah-tambahan dalam musim PKP ni, saya nak kita semua ini gunakan masa yang ada untuk sebarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, terutamanya kepada ahli keluarga kita. Sebab kita akan ditanya, sebab ahli keluarga adalah orang yang paling rapat dengan kita. Jadi dalam ni ada kawan-kawan saya, ada sanak saudara saya, ahli keluarga saya. Jadi kita jalan sekali. Alhamdulillah. Baik. Kata pengarang, kita sambung selepas tu. Okey. An la ma'buda bihaqqi illallah. Yang mana yang layak disembah itu, apa dia kata, yang layak disembah dengan sebenar-benar, melainkannya Allah yang Maha Esa. Melainkan Allah saja. Allah tak, melainkan tidak ada Tuhan yang lain yang layak disembah, melainkan Allah saja. Yang mana Allah itu bersifat dengan sifat apa? Al-Wahid. Kita dah bagi tahu. Kita dah bagi tahu Al-Wahid. Ma makna Al-Wahid? Okey, tuan-tuan boleh take note kat tepi tu. Kalau ada buku, tuan-tuan boleh tulis sekali lagi, siapa yang terlepas pada minggu lepas. Al-Wahid yang saya bolkan biru ini, Al-Wahid maknanya apa? La saniya lahu, ay la syarika lahu. Yang mana Al-Wahid, wahid ini kalau diikutkan dalam perkataan bahasa Arab, kalau kita belajar dari sudut bilangan ataupun dari sudut nombor, wahidun ini adalah satu. Tetapi kata Imam Abu Hanifah, siapa dia Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah ini adalah ketua bagi mazhab Hanafi. Apa kata dia? Ustaz, kita mazhab Syafi'i. Kenapa kita nak sebut Imam Hanafi pula? Kita gunalah mazhab Syafi'i. Okey, tak apa. Sebab kita nak bagi tahu keempat-empat imam, seperti mana yang saya dah nyatakan, keempat-empat imam mazhab semuanya berakidahkan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita sebutkan salah satu imam dalam mazhab Hanafi, iaitu Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan, apabila kita menyebut perkataan wahid ini yang ada di depan tuan-tuan, yang saya bolkan ini, apabila kita sebutkan wahid, al-wahidu, untuk Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak memberi maknanya melalui jalan, ataupun kita tidak memberi maknanya dari sudut bilangan, maknanya dari sudut nombor. Sebab nombor boleh dipecah-pecahkan, nombor boleh dibahagi-bagikan. Tetapi makna di sini al-wahid adalah, okey, al-wahid adalah maknanya yang esa. Dia tulis gitu, Allah yang Maha Esa. Yang mana maknanya la thaniya lahu, ai la syarika lahu, iaitu yang tidak ada pendua bagi Allah dan tidak ada yang boleh menyekutu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maknanya. Okey? Jadi tuan-tuan boleh tulis itu, makna al-wahid ini adalah sifat Allah. Al-wahidu ini sifat Allah. Apa yang dikatakan dengan, apa makna yang dikatakan dengan al-wahid? Iaitu la thaniya lahu, ai, ataupun la syarika lahu, yang tidak ada pendua bagi Allah Ta'ala dan tidak ada yang boleh menyekutu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa dalilnya, tuan-tuan? Dalilnya tak adalah dalam sini, tapi saya sebut. Tuan-tuan tulis dalilnya daripada Al-Quran, iaitu ayat keempat dalam surah Al-Ikhlas. Walam yakul lahu kufuwan ahad.
dan ayat pertama dalam surah Al-Ikhlas, iaitu Qul huwallahu ahad. Tapi Al-Ahad kita akan masuk sebelah dia nanti ni. Okey, baik. Jadi kita faham Al-Wahidu yang tadi maknanya la saniya lahu, tidak ada pendua bagi Allah Ta'ala. Bila tidak ada pendua, maknanya kita katakan bahawa Allah ini tidak dilahirkan. Dan kuasa Allah SWT ini bukanlah Allah ambil daripada keturunannya. Sebab Allah tidak berketurunan. Dalilnya, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak dilahirkan dan Allah tidak melahirkan. Subhanallah al-azim. Ini akidah yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Baik, seterusnya, sebelah. Al-Ahad, yang tiada sekutunya. Setengah ulama mengatakan Al-Wahidu dengan Al-Ahad, kedua-dua perkataan ini maknanya sama. Okey, maknanya sama, iaitu tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Okey, kata setengah ulama. Dan kata setengah ulama, makna kedua-dua ni berlainan. Apa makna Al-Ahad? Okey, apa makna Al-Ahad? Ya, tuan-tuan. Ni, apa makna Al-Ahad? Ni kita sebenarnya, tuan-tuan, kita dah masuk perbincangan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita dah masuk tentang membicarakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, nama Allah Subhanahu wa taala yang 99 itu yang kita hafal, yang kita nyanyi selalu tu, juga merupakan apa dia? Merupakan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dan makna Al-Ahad yang saya bolkan depan tuan-tuan. Jelas kan? Nampak kan? Okey. Apa makna Al-Ahad? Ada setengah ulama kata Al-Wahidu dengan Al-Ahadu sama. Ini saya nak ambil pendapat ulama yang lain bahawa Al-Ahad makna yang lain apa dia? Huwallazi la yuqbal inqisam wa tajazzu ay laisa jisman. Tuan-tuan tulis di tepi buku tuan-tuan, makna Al-Ahad adalah yang tidak menerima pembahagian. Yang tidak menerima bahagi. Atau tidak menerima juzuk. Sesungguhnya Allah itu bukan jisim. Jisim ni maknanya adalah apa dia? Fizikal. Seperti makhluk. Lagi sekali. Makna Al-Ahad adalah yang tidak menerima pembahagian. Daging tu fizikal. Daging lembu yang tuan-tuan dapat hari raya Korban, itu dipanggil fizikal. Okey, dipanggil fizikal. Allah tidak seperti daging yang boleh dipotong, yang boleh dibahagi-bahagikan. Daging bila orang buat raya Korban, dia boleh diagihkan, dibahagikan. Yang ni untuk fakir miskin, yang ini untuk petugas, yang ni hak untuk apa? Peserta yang masuk korban. Daripada seekor lembu dibahagikan daging itu kepada 3 kelompok yang besar, kemudian dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil. Tetapi Allah bukan itu. Sebab itu dikatakan la yaqbalul inqisam. Dalam kitab tak ada, tuan-tuan. Ini tuan-tuan kena tulis tepi. Iaitu apa dia? Ya la yaqbalul inqisam. Tidak boleh dibahagikan. Allah ni tak boleh dibahagikan. Seperti mana kaum Kristian menyangka Tuhan itu 3. Dalam 3 tu ada 1. Macam mana tu, tuan-tuan? Okey? Dan watajazuk, yang tidak boleh dijuzukkan. Maknanya sama juga dengan makna pembahagian. Maknanya bila kita katakan begitu, maknanya Allah ini bukan jisim. Allah ini bukan jisim. Tolong komen sikit, jelas tak apa yang saya bahaskan? Tolong komen sikit. Jelas tak apa yang saya bahaskan? Okey? Maknanya bila kita kata Allah ini tidak boleh dibahagi-bahagikan dan Allah ini tidak boleh dijuzuk-juzukkan, maknanya kita katakan Allah ini laisa jisman. Allah ini bukan jisim. Allah ini bukan fizikal. Okey, jelas tak, tuan-tuan? Tolong komen sikit. Okey, jelas. Okey, alhamdulillah. Maknanya kita tak boleh kata Allah ini macam manusia. Allah ini ada juzuk. Allah ini lahir daripada juzuk keluarganya. Allah ini lahir daripada keturunannya. Tak. Kita yang lahir daripada keturunan kita, lahir daripada perut ibu kita, itu adalah juzuk daripada ibu dan ayah kita.
Allah tidak seperti itu. Jelas dalam Al-Quran Allah mengatakan dalam surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maknanya kuasa Allah, sifat Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah, bukanlah Allah ambil itu daripada keluarganya. Sebab Allah tidak berkeluarga. Dan tidaklah kuasa Allah itu, keagungan Allah itu akan diwarisi oleh Tuhan yang lain, kerana kita tak yakin bahawa Allah itu ada banyak. Seperti mana kaum Hindu, kaum Kristian, kita percaya dan yakin, beriktikad bahawa Allah itu Maha Esa. Bila kita sebut Esa, tuan-tuan tulis dekat tepi tu, Allah Esa dari sudut zatnya, iaitu zat Allah Ta'ala. Allah Esa daripada sifatnya. Sifat Allah semua tak boleh tiru, hanya Allah saja yang ada. Dan Allah Maha Esa dari sudut perbuatannya. Okey, apakah yang dimaksudkan dari makna Allah itu Esa pada zatnya? Tidak ada fizikal yang lain yang boleh mengatakan dirinya Tuhan. Tak boleh kata dirinya sama dengan zat Allah Ta'ala. Sedangkan Allah tidak berjisim, kita berjisim. Jisim ni ada dua, tuan-tuan. Yang pertama, jisim kasar. Jisim kasar ni macam saya pegang botol sekarang. Dapat dirasa, dapat dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Itu jisim kasar. Matahari, jisim kasar. Langit, jisim kasar. Makna jisim kasar ini fizikal yang boleh dilihat dan boleh dirasa dan boleh dipegang. Ada pun jisim yang halus. Jisim ada dua saya katakan tadi. Jisim kasar dengan jisim yang halus. Jisim halus seperti angin. Kita tak dapat lihat, kita tak dapat pegang, tetapi kita hanya dapat rasa kehadirannya saja. Dengan contoh malam tadi sejuk sebab hujan kan. Dapat rasa angin tu. Kuman termasuk di jisim kasar. Jadi bila kita faham ada dalam dunia ini jisim kasar ataupun fizikal yang kasar yang boleh dipegang, dan ada jisim yang halus yang tidak boleh dipegang, maka kita yakin bahawa Allah bukan di antara kedua-dua jisim tu. Allah bukan jisim kasar dan Allah bukan jisim yang halus. Sebab jisim ni dia perlukan sokongan yang lain untuk dia hidup. Kalau kita ada jasad saja, tetapi Allah tak ciptakan kepada kita roh, tak boleh hidup. Ataupun Allah tak ciptakan kepada kita, jantung dalam diri kita, tak boleh hidup. Sebab jantung untuk pam darah ke seluruh badan. Tetapi Allah menciptakan untuk sokongan kepada hidup. Contoh, kita tengok kawan-kawan kita yang masuk dalam ICU disebabkan corona. Apabila jantung dan paru-parunya tidak mampu mengepam dengan sendiri, bagaimana keadaan lemahnya kawan-kawan kita ataupun di antara ahli keluarga kita? Maknanya kita hidup ni memerlukan sokongan. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak memerlukan apa-apa dan tidak memerlukan sokongan daripada apa-apa, dan Allah wujud sebelum adanya yang benda yang kita nampak, iaitu alam ini. Allah memang wujud sebelum sebelum datangnya makhluk-makhluk Allah Ta'ala ni. Sebelum Allah ciptanya makhluk Allah Ta'ala. Sebab itu kita menafikan golongan yang mengatakan Allah duduk di atas arash, Allah duduk di atas langit. Sebab langit itu makhluk Allah Ta'ala. Arash itu adalah makhluk paling besar yang Allah ciptakan. Mana mungkin Allah duduk bersama dengan makhluk? Kalau ada orang datang kepada tuan-tuan, cakap Allah duduk di atas arash, tanya dia satu soalan. Sebelum Allah cipta arash, di manakah Allah duduk? Okey, itu dia takkan boleh jawab. Jadi kita yakin bahawa Allah ini bukanlah fizikal, Allah ini bukanlah ada tangan macam manusia, Allah ini bukanlah ada wajah seperti manusia, tetapi Allah ini tak sama dengan makhluk. Kita tak boleh bayangkan. Tuan-tuan tulis dekat tepi tu kata ulama ni. Kata seorang ulama yang bernama Imam Zunnun. Tulis sekarang yang mana ada buku.
Imam Zunnun Al-Misri mengatakan, okey, kejap lagi tuan-tuan tulis bahasa Melayu, bahasa Arab jangan tulis. Mahma tasawwarta bibalik fallahu la yushbihu dhalik. Apa makna dia? Imam Zunnun mengatakan bahawa apa, tuan-tuan tulis dan sambil tu ikut sama-sama saya. Apa yang tergambar, ikut, apa yang tergambar di fikiranmu, maka Allah tidak seperti itu. Lagi sekali, tuan-tuan ikut dan tulis. Apa yang tergambar di fikiranmu, maka Allah tidak seperti itu. Apa yang kita gambar bukan Allah. Sebab Allah kita tidak boleh gambarkan. Agama Islam ini bukan lahir daripada bayangan. Agama Islam ini bukan lahir daripada khayalan. Tetapi agama Islam ini lahir daripada realiti wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, boleh faham? Okey, kita pergi seterusnya. Dia perbahasan ni dia kena dia luas, Al-Ahad ini. Dan setiap benda yang kita bahaskan ini semuanya ada dalil yang kuat. Okey, baik tuan-tuan. Okey. Baik, kita pergi sebelah dia. Al-awwalu maknanya apa? Iaitu kewujudan yang tiada permulaan. Tu. Okey, sekejap. Saya bolkan. Ni. Tuan-tuan tengok, sambung ke bawah lah. Kewujudan yang tiada permulaan. Okey. Nampak di situ perkataannya al-awwalu. Okey, nampak dia perkataannya al-awwalu. Tetapi kenapakah pengarang tulis kat sini kewujudannya tiada permulaan? Okey. Itulah maknanya. Jangan, sebab itu kita nak faham Al-Quran, kita jangan faham dengan hanya kita baca tafsir Al-Quran yang kita beli dari luar. Sebab ada ayat Allah menyatakan huwal awwalu wal akhir. Kalau kita baca ayat ini dengan tafsiran, dengan kefahaman kita sendiri, tanpa merujuk kepada pendapat para ulama tafsir, kita akan katakan ayat yang saya bacakan tadi, huwal awwalu wal akhiru, itu dengan makna Allah dialah yang mula dan dialah yang akhir. Ini kefahaman yang salah dalam mentafsirkan ayat Al-Quran. Sebab itu Al-Quran kena belajar dengan guru. Hatta ilmu agama pun mesti belajar dengan guru. Mesti secara bertalaqi. Tapi sekarang kita tak boleh nak duduk depan guru. Jadi kita menggunakan media yang ada untuk kita belajar tentang agama. Banyak tuan-tuan, di dalam Facebook pun banyak. Tapi carilah guru yang benar, yang membawa akidah yang benar. Jadi kat sini bila kita katakan al-awwalu ni, al-awwalu maknanya apa ni? Al-awwalu bukanlah kita kata Allah itu yang terawal hidup. Tak. Kalau kita katakan Allah itu terawal hidup, maknanya kita telah menyatakan bahawa Allah itu ada permulaan dalam kehidupannya. Sedangkan mustahil bagi Allah Ta'ala ada permulaan. Yang ada permulaan dalam kehidupan hanyalah apa dia? Makhluk. Okey, makhluk. Allah tidak ada permulaan. Kalau kita katakan Tuhan itu ada permulaan, maknanya ada Tuhan sebelum dia yang wujudkan Tuhan yang sekarang. Subhanallahal azim. Itu pendapat yang salah. Tuan-tuan pergi ke Facebook. Tuan-tuan tulis dalam Facebook tu, dia ada satu page, dia tulis Ma'rifat Tok Kenali. Ma'rifat Tok Kenali. Saya 2-3 malam ni saya duk tengok benda tu, apa perbahasannya. Yang dibahaskan oleh orang itu sangat menyalahi apa yang Al-Quran sebut. Tuan-tuan dengar tapi jangan percaya. Ma'rifat Tok Kenali. Itu telah memfitnah ulama besar di negeri Kelantan. Sebenarnya ulama besar Tok Kenali kita
bukanlah mengajar seperti itu. Banyak hari ini orang yang melangkau bahawa nak capai kepada makrifat tak perlu belajar ilmu akidah, tak perlu belajar kepada syariat, tak perlu buat amalan ibadah. Itu salah. Hatta Nabi yang sampai ke Sidratul Muntaha dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj pun, Nabi masih menunaikan solat. Bagaimana golongan sekarang ni kata, orang yang nak capai ke makrifat darjat yang paling tinggi, bila dia dah sampai tak payah solat. Mana mungkin? Nabi adalah makhluk yang paling mulia. Jadi mustahil lah Nabi buat begitu. Jadi kita kembali kepada kitab. Al-awwalu maknanya Allah, kewujudan Allah ini tidak ada permulaan. Sebab kalau kita kata Tuhan itu ada permulaan, maknanya ada Tuhan sebelum dia yang ciptakan Tuhan sekarang. Dan Tuhan yang sebelumnya tadi itu ada Tuhan yang ciptakan sebelumnya. Maknanya dia ada keturunan. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala telah sedia ada sebelum adanya makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu saya katakan tadi, jangan fikirkan tentang Allah, jangan bayangkan tentang Allah, jangan hadir dalam diri kita tuan-tuan. Kalau macam tu, kalau ustaz kata Allah, kehidupan Allah tiada permulaan, siapa yang cipta Allah? Jangan fikir. Kata ulama Nusantara yang mengarang kitab Irsyadul Ibad, ni ulama Melayu kita, ila sabilir rasyad, dia tulis untuk mendapat keimanan yang tinggi, keimanan yang sempurna, jauhkan diri kita daripada 4 perkara. Salah satunya, jangan hadirkan dalam diri kita soalan bagaimana keadaan Allah. Kerana kalau kita hadirkan dalam diri kita dengan soalan bagaimana keadaan Allah, menyebabkan otak kita akan berfikir, membayangkan Allah begitu, Allah begini. Sebab akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak dibolehkan untuk kita membayangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita nak kenal Allah Taala? Ni sekarang kita meniti ilmu Rasulullah, iaitu dengan mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sampai kepada al-awwalu. Sikit lagi tuan-tuan, masih tak habis juga dalam perenggan ni kan. Al-awwalu, iaitu Allah tidak ada permulaan. Kita ada tak permulaan? Ada. Permulaan kita bermula dengan alam rahim. Yang alam rahim ni maknanya apa? Permulaan kehidupan kita dalam rahim ibu kita. Sebelum ditiupkan roh di dalam perut ibu kita. Dan bila satu benda itu ada permulaan kehidupan, pasti dia ada pengakhiran kehidupan. Kalaulah seseorang itu katakan Allah ada permulaan kehidupan, pasti juga Allah akan ada pengakhiran kehidupan. Itu mustahil bagi Allah. Subhanallah al-azim. Jadi kita menafikan kata-kata itu dengan kita menterjemahkan al-awwalu itu dengan mengatakan bahawa kewujudan Allah, kehidupan Allah tidak ada permulaan. Kita, disebabkan kita ada permulaan hidup, maka kita harus melalui satu fatrah, satu masa pengakhiran hidup kita. Maknanya kita ada permulaan hidup, dan sampai masa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, kita akan menempuhi hilangnya diri kita ni di alam dunia. Maknanya kita akan sampai satu masa kematian kita. Allah mati tak? Tak. Subhanallah al-azim. Sebab itu dalam salah satu sifat Allah yang kita belajar dulu-dulu, sifat 20 Allah Ta'ala, apa dia? Salah satunya baqa'. Apa dalilnya ustaz? Dalilnya dalam surah Ar-Rahman. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan hanya kekal. Di situ ada perkataan wajah, tapi kita tak boleh terjemahkan Allah ada wajah. Di situ ulama tafsir menterjemahkan bahawa yang hanya kekal adalah zat dan kekuasaan Allah Ta'ala. Maknanya Allah tak mati. Jadi bila kita sebut al-awwalu untuk Allah, kita katakan kewujudan Allah Ta'ala ini tidak ada permulaan. Bila tidak ada permulaan, pasti juga Allah ini tidak ada pengakhiran. Baik, Al-Qadim. Al-Qadim maknanya
tidak berhajat kepada sesuatu selainnya. Al-Qadim, Al-Qadim maknanya Al-Qadim ini dia tidak berhajat kepada sesuatu selainnya. Maknanya sama juga terus dengan sifat Allah yang kita belajar, mukhalafatuhu lil hawadith. Bukan, qiyamuhu binafsih, iaitu Allah ini tidak berhajat kepada yang lain. Ada tak dalilnya Ustaz? Ustaz duk cakap ni ada. Allah sebut Allahus Samad. Ayat yang kedua dalam surah Al-Ikhlas. Allah tidak berhajat kepada bantuan siapa-siapa pun. Dah tu Ustaz, malaikat, kenapa Allah cipta malaikat? Siap ada tugasan dia. Jaga neraka, jaga syurga, bagi rezeki, cabut nyawa, tiup sangkakala. Bukankah itu menandakan Allah bagi tugas kepada mereka tu macam Allah tak mampu? Subhanallahil azim. Jangan sebut macam tu tuan-tuan. Allah menciptakan malaikat dengan tugas-tugasnya. Ini menunjukkan kekuasaan Allah mentadbir alam ini, mentadbir makhluknya. Bukanlah Allah mencipta malaikat itu kerana kelemahannya tak mampu untuk menguasai alam ini. Subhanallahal azim. Itu perkara mustahil bagi Allah Ta'ala. Sekali lagi, Allah menciptakan malaikat dengan tugas-tugasnya kerana apa? Untuk menunjukkan kekuasaan Allah, yang mana Allah mampu menciptakan makhluk dari pelbagai sudut. Malaikat tak sama dengan kita. Juzuk malaikat ini daripada cahaya. Juzuk manusia ini daripada tanah. Juzuk syaitan, jin dan iblis daripada api. Tengok kemampuan, kekuasaan Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencipta pelbagai jenis makhluk yang berlainan unsur kejadian. Subhanallahal-azim. Maka itu kita katakan bahawa Allah ini bukanlah tak mampu mentadbir alam, tetapi Allah mencipta malaikat untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, jelas. Kita pergi laju sikit-sikit lagi tuan-tuan. Al-Hayyu. Al-Hayyu ini yang maha hidup. Mustahil adanya Tuhan tapi dia bersifat dengan sifat mati. Macam kawan-kawan kita yang non-Muslim, yang sembah patung, dia percaya adanya Tuhan tapi Tuhan dia mati, tak bergerak. Tuhannya ni tak hidup, tak ada sifat hidup, bukan bergerak, tak. Allah tidak bersifat dengan sifat bergerak. Okey, silap tadi. Maaf, saya tersasul bahasa. Jadi di situ macam kawan-kawan kita yang non-Muslim, mereka percaya adanya Tuhan tetapi mereka sembah benda yang tak hidup, iaitu batu, iaitu berhala mereka. Kita sembah benda yang hidup yang tidak sama dengan kehidupan makhluk, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah bersifat dengan maha hidup. Tak boleh kata Allah mati. Subhanallahal-azim. Okey. Baik. Lagi. Okey, jelas Al-Qayyum daimun. Sampai ke bawah ni. Okey. Al-Qayyum daimun. Yang ni sama juga dengan makna, iaitu Allah berdiri dengan sendiri. Sebenarnya tuan-tuan, yang kita belajar tentang sifat-sifat Allah, qiyamuhu binafsih, kita terjemah dia dengan Allah berdiri dengan sendiri. Sebenarnya makna itu tidak tepat kata ulama, sebab dia akan meragu-ragukan maknanya. Berdiri, sebab kita sebut berdiri kan. Jadi makna yang lebih tepat, qiyamuhu binafsih, maknanya Allah tidak berhajat dengan yang lain. Sama juga dengan makna tadi. Okey, Allah tidak berhajat yang lain. Okey, saya tersilap di sini. Al-Qadim tadi, Al-Qadim ini maknanya tidak ada pengakhiran bagi Allah Ta'ala. Tidak ada kematian kepada Allah Ta'ala. Sebab tadi dia kata Al-Awwalu. Pengarang kata Al-Awwalu. Al-Awwalu ini adalah tidak ada permulaan bagi Allah Ta'ala, dan dibalas kembali sifat Allah Ta'ala Al-Qadim, iaitu tidak ada pengakhiran, tidak ada penamat bagi kehidupan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, jelas. Al-Qayyum Ad-Daim adalah Allah
tidak memerlukan bantuan daripada siapa-siapa. Okey. Al-Khaliq, yang maha, tengok dekat tuan-tuan punya buku, yang maha berkuasa melakukan apa saja, ataupun yang maha mencipta. Ni yang maha mencipta. Allah saja yang maha mencipta daripada Allah saja yang maha mencipta makhluknya daripada tiada kepada ada. Manusia tak mampu buat, Tuhan lain tak mampu buat. Allah saja yang mampu cipta makhluk yang asalnya tidak ada kepada ada. Macam kita lah. Asalnya kita kat dunia ni tak ada, tapi Allah wujudkan. Allah cipta manusia ini untuk duduk di atas muka bumi. Okey. Dalam Al-Quran yang bermaksud, Allah berfirman, sesungguhnya Allah lah yang menciptakan semua sesuatu. Sesuatu yang ada di dunia ini, yang tuan-tuan boleh nampak ke, yang tuan-tuan tak boleh nampak ke, sama ada perkara itu yang baik ke, ataupun perkara itu yang buruk, semuanya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kata guru saya tak bagi kalau kita buat ucapan di khalayak ramai, bila kita nak menutup ucapan kita itu, kita menyebut yang baik itu daripada Allah, yang salah itu daripada diri saya sendiri. Guru saya tak bagi sebut perkataan itu. Kalau nak sebut juga kena tambah di belakang tu. Yang baik daripada Allah, yang buruk itu daripada kelemahan diri saya sendiri, dan hakikatnya kedua-dua baik dan buruk itu daripada Allah Ta'ala. Ataupun guru saya kata lebih baik jangan sebut. Bila tuan-tuan nak habiskan ucapan tuan-tuan di khalayak ramai, habiskan je lah. Mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, mohon maaf mengambil masa tuan-tuan yang agak lama. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekadar tu. Okey? Okey, sikit lagi. Ar-Razzaq. Ar-Raziq, iaitu yang maha pemberi rezeki. Allahu Akbar. Apa yang kita ada ni semua pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pergi laju sikit. Al-Alim, yang mengetahui. Allah maha mengetahui benda yang telah berlaku, benda yang sedang berlaku, dan benda yang akan berlaku. Allah mengetahui tak apa yang dah berlaku, benda yang dah berlaku. Allah mengetahui akan datang seorang Rasul yang bernama Muhammad. Allah tahu. Benda tu dah berlaku ke belum? Dah berlaku. Allah tahu tak? Allah tahu tak sekarang kita buat apa? Kita menuntut ilmu. Allah tahu. Allah tahu tak apa yang akan terjadi selepas ini pada diri kita? Allah Maha tahu. Segala benda yang ada dalam di luar badan kita dan dalaman badan kita, ataupun apa yang kita akan buat, semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Qadir, kita habiskan perenggan ni saja tuan-tuan. Al-Qadiru, iaitu yang maha berkuasa. Kudrah Allah ini tiada tandingan. Siapa-siapa pun tidak mampu untuk mengambil kuasa Allah Ta'ala. Siapa-siapa pun tak mampu untuk mengakui dirinya sama dengan Allah Ta'ala. Allah maha berkuasa. Jadi bila kita faham Allah maha berkuasa ke atas makhluk, jadi orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, itu bukanlah datang dari sifat zalim Allah Ta'ala. Allah bukan zalim. Kerana Allah berkuasa atas kita. Kita ni hak Allah Ta'ala. Terpulanglah kepada Allah Ta'ala nak buat apa saja kepada kita. Macam tuan-tuan ada barang, ada kereta kan. Ni kita nisbahkan kepada makhluk saja dulu, untuk kenal, untuk lebih faham bagaimana kuasanya Allah Ta'ala. Okey, ini kita bincang pasal makhluk je. Tuan-tuan ada kereta. Kereta ni kereta lama. Jadi tuan-tuan berhak tak untuk renovate kereta tuan-tuan? Ya, berhak. Kerana tuan-tuan berkuasa ke atas kereta tuan-tuan. Kerana apa? Kereta itu tuan-tuan yang beli. Tuan-tuanlah yang keluarkan duit untuk beli kereta tu. Tuan-tuanlah yang bawa kereta itu. Tuan-tuanlah yang tahu keadaan kereta tu sebenar. Jadi, dengan kekuasaan yang tuan-tuan ada, tuan-tuan mampu untuk renovate kereta tu bagi lagi cantik, bagi lagi laju. Begitu, sebab apa? Kereta itu adalah hak tuan-tuan. Begitu juga, ini kita nak dekatkan kefahaman. Bukan saya samakan diri kita ni
dengan Allah Ta'ala? Tak, nak dekatkan kefahaman kita. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semua makhluk yang ada di muka bumi, sama ada makhluk itu kita dapat nampak ataupun makhluk itu tidak dapat dilihat, semua di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalaulah orang itu mati dalam kejahatan dan Allah tentukan dia masuk ke dalam neraka, itu bukanlah menunjukkan kezaliman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana kita diharamkan untuk menyebut Allah itu zalim. Tetapi itu adalah hak Allah ke atas dia. Maknanya Allah boleh buat apa saja ke atas kita dengan kehendaknya. Maka kita macam tadilah, kita berhak ke atas kereta yang kita ada itu, apa saja yang kita nak lakukan. Subhanallah azim. Okey, kita faham di situ. Untuk dekatkan kefahaman, bukan saya kata kita ni berhak ke atas kita macam Allah berhak ke atas kita. Tak. Untuk dekatkan kefahaman. Fa'alul lima yurid, dan melakukan apa sahaja yang dikehendakinya. Seperti mana dalil Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Di sini sebelum saya akhiri perbincangan ini, di sini saya nak tegur dan nasihatkan kepada tuan-tuan, berhati-hatilah ketika menterjemah ayat iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ayat kedua terakhir dalam surah Yasin, iaitu ayat kedua terakhir sebelum akhirnya surah Yasin, ada ayat yang disebut iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Di sini kita nak tegur dan memberi nasihat, berhati-hatilah dalam menterjemah ayat ini. Setengah orang dia menterjemahkan bahawa sekiranya Allah kata nak berlaku waktu itu, maka dia akan berlaku. Dia bukan macam tu terjemahnya. Seluruh apa yang ada di muka bumi, seluruh apa yang terjadi kepada makhluk, apa yang berlaku ke atas makhluk ini, di bawah pengetahuan Allah Ta'ala, di bawah kekuasaan Allah Ta'ala, dan di bawah kehendak Allah Ta'ala. Maknanya apa yang berlaku, apa yang berlaku ke atas makhluk ini, Allah telah tahu bahawa makhluk ini akan melakukan perbuatan itu. Bukanlah bila Allah kata waktu itu terjadi. Tak. Maknanya sejak azali lagi, Allah telah tahu apa yang makhluk ini akan buat. Bukan maknanya kita katakan, yang saya nak tegur ini, bukan kita tak boleh katakan bila mana Allah berkehendak nak jadi benda tu, hari tu juga Allah yang tahu. Tak. Benda tu, contoh sekarang ni kita tengah belajar, sebenarnya Allah dah tahu dah sebelum kita hidup lagi. Yang mana Allah tahu hari ini kita akan duduk dalam Google Meet, kita belajar sama-sama. Allah dah tahu lama. Bukanlah waktu sebelum tadi. Bukanlah waktu sebelum 9:30 tadi baru Allah tahu. Tak. Sebab itu saya kata bahawa berhati-hati menterjemah ayat iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Maknanya bukanlah sebelum 9:30, bukanlah bukanlah setelah saya bagi mesej kepada tuan-tuan boleh masuk Google Meet baru Allah tahu. Tak. Allah dah tahu dah Ustaz Farid akan tulis untuk kelas hari ni 9:30. Allah dah tahu terlebih dahulu. Bukanlah setelah saya tulis mesej tuan-tuan 9:30 kelas malam ni baru Allah tahu. Itu bukan. Kerana ilmu Allah, pengetahuan Allah bukanlah pengetahuan yang baru. Kita, pengetahuan yang ada pada kita ini adalah pengetahuan yang baru. Hari ni ada orang kutuk kita kat belakang kan. Kita tak tahu lagi. Tapi 2-3 hari selepas tu baru kita tahu. Sebenarnya ada orang bagi tahu kita, sebenarnya ustaz ada orang kutuk ustaz belakang. Kita baru tahu. Allah tahu dah. Sebab itu saya kata ilmu Allah, pengetahuan Allah, Allah mengetahui sebelum terjadinya sesuatu, sedang terjadinya sesuatu, dan akan terjadinya sesuatu, semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Maha mengetahui kalau untuk makhluk yang bernama pokok, Allah dah tahu dah
esok berapa helai daun yang akan luruh ke bumi. Dan Allah dah tahu dah berapa ribu orang, berapa ramai orang yang akan ditempatkan di dalam syurga dan berapa ramai orang yang akan ditempatkan di dalam neraka. Sebab itu, akhir sekali kita kena berhati-hati bila menyebut makna iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Makna yang sebenar, Allah mengetahui apa yang kita buat sejak azali. Bukanlah Allah baru tahu selepas makhluk buat benda itu, tak. Subhanallah azim. Jadi mohon maaf hari ini mengambil masa tuan-tuan yang agak lama. Mohon maaf kalau ada terkasar bahasa. Ustaz, bukan, saya baca kat Facebook, bukan ke apa yang Allah mahu atau Allah tahu. Macam mana tu? Macam mana tu? Tak faham soalan. Bukan ke apa yang Allah mahu, Allah tahu. Okey. Ilmu Allah ini dia jalan seiring dengan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kudrat, kemampuan, kekuasaan Allah Taala dengan kehendak Allah Taala jalan seiring. Adapun makhluk, kemampuan, contoh makhluk nak tahu, nak mampu untuk buat satu meja kayu, dia perlu dapatkan pengetahuan dulu. Dia tak seiring. Allah Subhanahu Wa Taala, dia dengan kehendaknya, melalui pengetahuan dia, dia mampu untuk membuatkan sesuatu yang dia kehendaki. Maknanya dengan pengetahuan dia, bukan dia tahu selepas sesuatu, tak. Dia tahu dah benda apa yang akan berlaku. Maknanya di situ tahu, iradah maknanya berkehendak. Iradah maknanya kehendak, qudrah maknanya kekuasaan. Dengan kekuasaan Allah Ta'ala, dengan kehendak Allah Ta'ala, Allah berkehendak terjadi sesuatu, maka dengan kekuasaannya, maka terbitlah, zahirlah perbuatan makhluk tersebut dengan ilmu Allah. Lagi sekali, iradah, iradah ni maknanya kehendak Allah Ta'ala, dan qudrah ini kekuasaan Allah Ta'ala. Jadi Allah berkehendak sesuatu kepada makhluk itu terjadi dengan kekuasaan Allah Ta'ala, maka terzahirlah pada makhluk itu terjadi. Tapi bukan maknanya Allah buat ataupun terjadinya sesuatu, bukan terjadinya sesuatu itu, bukan terjadinya kepada makhluk sesuatu itu. Macam mana nak cakap macam ni? Segala perbuatan manusia itu semua di bawah kehendak dan kekuasaan Allah dan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah manusia buat dahulu baru Allah tahu apa yang manusia buat. Itu. Jadi kita kena di situ. Sebab itu dalam rukun iman percaya kepada qada dan qadar. Kekuasaan Allah dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala diseiring. Dia tidak boleh dipisahkan. Maknanya di situ. Tahu dan mahu. Tahu tu Allah bersifat dengan pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Alim. Allah ini maha mengetahui. Allah mengetahui apa yang akan berlaku kepada makhluk, dan terzahirnya itu dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Semua perbuatan manusia itu di bawah kekuasaan Allah. Zahirnya perbuatan pada diri manusia ini adalah dengan kekuasaan Allah Ta'ala, dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan itu semua kehendak Allah Ta'ala. Dia ada perbahasan dia tentang kehendak Allah Ta'ala ini. Ada yang Allah jadikan keburukan, tetapi Allah tak redha kepada keburukan manusia tu. Dia ada perbahasan tu. Perbahasan tu telah ditanya sebelum ni. Okey, jelas tak kalau di Facebook Ustazah Aulia Hanani? Jelas tak di situ? Iradah maknanya kehendak, qudrah maknanya kekuasaan Allah Ta'ala, ilmu itu pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tak jelas, nanti saya rujuk balik supaya percakapan saya ini lebih jelaslah. Kalau ada kesalahan, tolong tegur, tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey, jelas tak di Facebook Ustazah Aulia Hanani? Okey, jelas tak? Okey, yang di Google Meet jelas tak? Jelas tak? Alhamdulillah kalau jelas.
Ada persoalan tak? Ada persoalan tak? Kita bagi dalam kurang daripada seminit untuk tanya soalan. Ustazah Hanani di Facebook, okey tak? Boleh tak faham di situ? Semuanya di bawah kehendak Allah Ta'ala. Okey? Allah berkehendak nak jadikan sesuatu itu, dengan kekuasaan Allah Ta'ala itu terzahirlah perbuatan yang ada pada kita. Bukan kita, bukan Allah ikut kita. Kita ikut kehendak Allah Ta'ala. Semua skrip itu Allah telah tentukan pada kita. Sebab itu saya katakan tadi, Allah mengetahui segala sesuatu yang berlaku pada dunia ni, yang sedang yang maksudnya sesuatu apa yang Allah berkehendaki memang Allah dah tahu sejak azali lagi. Macam tu. Allah berkehendak ni Allah dah tahu sejak azali. Dia kena seiring. Dia tak boleh macam tu. Kalau kita kata salah satu sifat Allah Subhanahu Taala itu baru tahu, sedangkan kehendak Allah dah lama dah nak Allah berkehendak nak jadikan sesuatu, tapi kita kata Allah baru tahu, maka itu kita telah menyatakan bahawa salah satu sifat Allah itu sifat yang baharu. Kita tak boleh kata macam tu. Maknanya Allah tahu apa yang dia buat, dengan kehendak dia Allah nak wujudkan kita, maka zahirnya kita di muka bumi ini dengan kekuasaan Allah Ta'ala, kuasa Allah Ta'ala. Kan perbincangan antara yang mana Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, Allah sebut aku nak ciptakan di muka bumi ini khalifah. Saya tak ingat ayat tu kan. Ilmu Allah tahu dah kan. Sebab itu iblis dia bangkang tentang kepada Allah Ta'ala bila Allah nak wujudkan manusia di muka bumi, dan malaikat bertanya, bukankah mereka ini, golongan manusia ini akan melakukan pertumpahan darah di muka bumi? Perbincangan tu dalam ayat surah Al-Baqarah. Maka di situ nak bagi tahu ilmu Allah melebihi segala-galanya. Ilmu Allah melebihi daripada ilmu para malaikat. Bila Allah cerita, sesungguhnya apa yang aku nak buat ini engkau tak tahu apa yang aku nak lakukan. Jadi di situ nak bagi tahu bahawa ilmu Allah ini Allah dah mengetahui, dan dengan kehendak Allah Ta'ala Allah cipta manusia ni, dan zahirnya kita di muka bumi ini dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya betul lah. Maksudnya sesuatu yang Allah berkehendak memang Allah dah tahu sejak azali, sama ada benda tu baik ataupun buruk. Sebab kita tak boleh kata Allah hanya buat yang baik. Kalau kita kata Allah hanya buat perkara yang baik, itu kita telah menyatakan Allah bersifat dengan sifat lemah. Jadi bila kita kata Allah sifat lemah, yang buruk tu ada Tuhan lain yang buat. Subhanallah azim. Sebab itu Allah sediakan syurga dan neraka. Okey, alhamdulillah, terima kasih. Persoalan-persoalan begini kita rungkai. Kalau salah, kalau tuan-tuan ada ilmu, bagi tahu saya. Kita kongsi sama-sama. Sebab itu saya kata saya bukan mengajar, saya berkongsi. Kalau ada kesilapan pada mulut saya ini, biasalah manusia biasa kan. Kadang-kadang kita takut ilmu yang kita dengar daripada guru kita betul, tapi penyampaian saya ni salah banyak. Jadi perlukan sokongan daripada tuan-tuan guru-guru yang ada di dalam pengajian ini. Jadi ada tak last soalan? Kalau tak ada, kita akhiri dengan mohon maaf kalau ada terkasar bahasa. Mohon maaf kalau mengambil masa tuan-tuan yang agak lama. Hari ini sampai 10.30. Okey, jadi kita baca doa dan kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan bolak-balikkan hati kami, Ya Allah. Ya Allah, perbetulkanlah lisan kami, Ya Allah. Perbetulkanlah hati kami, Ya Allah. Perbetulkanlah perbuatan kami, Ya Allah. Supaya kami dapat melakukan amal ibadah dengan sempurna, Ya Allah. Jauhkanlah kami daripada segala maksiat. Jauhkanlah pasangan kami daripada dosa, Ya Allah. Jauhkanlah zuriat-zuriat kami daripada melakukan dosa kepadamu, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kalau ada terkasar bahasa.
Mohon maaf kalau terlanjur bahasa, mengambil masa yang lama. Jadi saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.